kaum lelaki ni menjadi semakin kurang subur. Masalah kesuburan lelaki ini adalah pada tahap yang membimbangkan di negara kita. Adakah kemandulan lelaki dapat diubati? Kemandulan lelaki merupakan salah satu punca utama pasangan menerima rawatan IVF. Selamat datang to our second episode My Self Care Podcast. Hari ini kita ada tetamu jemputan iaitu Pharmacist Chun Yong. Okay, first of all, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Selamat Tahun Baru Cina dan Kong Si Fa Chai kepada semua rakyat Malaysia. Saya pun dah pakai baju warna merah untuk this session, sama seperti Pharmacist Chun Yong. Okay, Pharmacist Chun Yong, saya lihat di kalangan kawan-kawan Cina saya lah, saya dapati ramai kawan-kawan Cina saya yang berebut untuk mengandung, untuk dapatkan baby pada tahun ini. Is there a reason why? Okay, first of all, selamat tahun Cina untuk para penonton kita. Okay, so as you all know, tahun ini merupakan Year of the Dragon, so tahun naga lah. So naga dia merupakan satu makhluk mitos. So kalau Fahmi perasan, naga adalah satu-satunya binatang yang dalam 12 zodiak Cina yang actually dia tak wujud. Okay, so berbeza dengan budaya barat, dalam mitologi Cina ni, naga selalu dikaitkan atau dia menjadi simbol lambang kekuatan, okay, good luck, kejayaan dan juga kekayaan. Okay, that's why masyarakat Cina ni dia suka dapatkan anak pada tahun naga ni, so called dragon baby lah. Okay, so sebab kami percaya bahawa bayi tersebut dia akan jadi pintar dan memiliki kejayaan dalam hidup mereka yang kelak. Alright, so since we are talking about dragon baby, let's dive into our main topic today. So actually, this topic is actually very interesting because tak ramai actually are open to talk about it. This topic is actually male infertility, atau kata lainnya adalah kemandulan lelaki. Okey, bolehkah Chun Yong terangkan sedikit mengenai male infertility? Okay, sebelum itu disclaimer dulu ya. Saya bukanlah pakar dalam bidang fertility ini. So apa yang kita orang terangkan nanti adalah untuk sekadar perkongsian sahaja. So kalau para penonton yang ada mengalami masalah fertility ini, sila rujuk kepada pakar fertility untuk dapatkan nasihat profesional, ujian atau rawatan. Okay, so secara umumnya infertility atau kemandulan ni dia merupakan penyakit reproductive system di mana yang ditarifkan sebagai kegagalan untuk mencapai kehamilan secara semula jadi selepas 12 bulan sexual intercourse tanpa perlindungan, dan 1 dalam 6 pasangan di seluruh dunia ni mengalami masalah ini. Wow, banyaknya. Ya, so actually keadaan ni dia lagi tinggi di negara-negara yang berpendapatan tinggi. Okay, dan kalau kita orang tengok pada kemandulan lelaki pula, dia bermaksud ketidakupayaan seorang lelaki yang matang untuk menghamilkan pasangan wanitanya yang subur. So actually kemandulan lelaki ni dia merupakan satu punca utama pasangan menerima rawatan IVF, tapi isu ni dia jarang dibincangkan. Bagaimanakah keadaan kemandulan lelaki di Malaysia, Chun Yong? Actually, sebenarnya kadar kesuburan lelaki adalah dalam trend penurunan sejak 40 atau 50 tahun yang lepas. Okay, secara ringkasnya, kaum lelaki ni menjadi semakin kurang subur. Okay, masalah kesuburan lelaki ini adalah pada tahap yang membimbangkan di negara kita, dan ini berkait rapat dengan kadar kesuburan dengan data 2022 dari Jabatan Perangkaan Malaysia yang menunjukkan 1.6 orang anak bagi setiap wanita berkahwin. Okay, so isu ni dia jarang dibincangkan adalah kerana stigma masyarakat yang buruk terhadap kegagalan untuk hamil, dan kehamilan tetap menjadi perkara penting yang
actually menentukan persepsi masyarakat terhadap ciri-ciri kewanitaan dan pasangan. Okay. Ini menyebabkan isu kemanduran lelaki kurang mendapat tumpuan dan diagnosis yang lebih baik. Apakah masalah sperma yang dihadapi oleh lelaki yang mandul? Okay. Kemanduran lelaki lazimnya disebabkan oleh kecacatan atau kekurangan dalam air mani. So antara 3 punca utama kemanduran lelaki adalah first, kuantiti sperm yang sangat rendah, okay, atau low sperm count. Kalau scientific term kita orang panggil oligozoospermia. Okay, yang kedua adalah mobility atau pergerakan sperma yang terjejas, so poor sperm motility, atau medical term panggil external-zoospermia. Okay, dan yang ketiga adalah morphology sperma yang abnormal, okay, atau abnormal sperm morphology. So kalau dalam medical term kita orang panggil teratozoospermia, okay, yang di mana rupa dan bentuk sperm cell tu cacat. Okay, WHO ada mengeluarkan satu manual untuk semen analisis atau analisis air mani pada tahun 2021 kalau tak silap, okay, yang menunjukkan parameter air mani yang optimal untuk mencapai kehamilan secara semula jadi. Okay, ada juga faktor-faktor atau masalah-masalah sperma yang lain yang mungkin kita orang boleh bincang pada episod yang lain. Chunyong, apakah faktor risiko ketidaksuburan lelaki? Okay, faktor-faktor ketidaksuburan lelaki ini terbahagi kepada faktor-faktor keadaan persekitaran dan juga faktor-faktor keadaan kesihatan. Okay, so kalau faktor-faktor keadaan kesihatan termasuklah seperti genetik, saruvena, dengan skrotum, testis yang bengkak, testis yang gagal untuk turun, keradangan testis, okay, trauma pada tube sperma, tumor, jangkitan kelamin, ada juga gangguan hormon, gangguan fungsi seksual, okay, dan lain-lain. Kalau faktor-faktor persekitaran pula, okay, termasuklah seperti minuman alkohol, okay, dadah, merokok, stres, berat badan yang berlebihan, atau pendedahan kepada toksin juga akan meningkatkan risiko ketidaksuburan lelaki. Mungkin di luar sana tertanya-tanya, ada tak cara nak mencegahkan kemandulan bagi lelaki? Sebenarnya kemandulan lelaki ini tidak selalunya boleh dicegah. Walau bagaimanapun, kita boleh cuba elakkan faktor risiko yang saya huraikan tadi. Okay. So yang penting adalah untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. So jangan merokok, okay, kurangkan minum minuman beralkohol, jangan ambil dadah dan mengekalkan berat badan yang sihat, okay, kurangkan stres dan kurangkan pendedahan terhadap toksin. Katakanlah saya ni mandul, adakah kemandulan lelaki dapat diubati? Selalunya punca kemandulan lelaki ini tidak dapat ditemui. Walaupun begitu, doktor dia boleh mengesyorkan rawatan atau prosedur yang boleh mencapai kehamilan. So secara amnya, rawatan ketidaksuburan ni dia lebih fokus kepada kaum wanita. Hakikatnya, kemandulan lelaki merupakan salah satu punca utama pasangan menerima rawatan IVF. So dalam prosedur IVF ni, tubuh badan wanita menjadi rawatan kemandulan lelaki. So walaupun wanita tersebut mungkin subur dan tidak mempunyai apa-apa masalah, so prosedur invasif ni dia diberikan kepada seorang yang tidak memerlukan untuk merawat orang lain. So perkara yang macam ni dia tidak pernah berlaku dalam cabang-cabang perubatan yang lain. Okay. Satu lagi prosedur iaitu panggil intrauterine insemination, yang penempatan sperma ke dalam rahim. Okay. Rawatan lain termasuklah untuk merawat punca kemandulan tersebut, contohnya surgery untuk saruvena yang bengkak, okay, atau rawatan antibiotik untuk jangkitan kelamin, okay, atau ubat untuk gangguan fungsi seksual atau gangguan hormon.
Okay, dan actually kami bukanlah atau saya bukanlah pakar dalam rawatan fertility ni. So untuk para penonton terutamanya kaum lelaki atau pasangan yang ada menghadapi masalah fertility ni boleh rujuk kepada klinik LPPKN iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara atau klinik fertility yang berhampiran. Okay, thank you so much Chun Yong for your time and a very great sharing. Saya harap kepada luar di sana, we hope you learn something new from this session. Thank you. Akhir kata daripada kami, selamat Tahun Baru Cina dan Kongsi Fa Cai.